Basic 2 jika perlu saja. Baik, insyaAllah kita akan membincangkan formula nombor 3 ya. Nombor 4 maaf. Baik, jamak taksir untuk benda akan menjadi muannas mufrad. Ya, jamak taksir untuk benda akan jadi muannas mufrad. Okey, saya nak tanya Tuan Nopan, jamak taksir ni apa? Jamak yang tak standard. Jamak yang tak standard. Okey, ada jawapan lain? Tak ada? Jamak yang tak ada pattern, Ustaz. Tak ada? Pattern. Tak ada pattern. Nah. Okey. Jamak yang tak mengikut kaedah. Jamak yang tak ikut kaedah. Tu semua betul. Jawapan tu semua betul. Alhamdulillah. Cuma kalau kita nak memudahkan untuk kita faham, ya mungkin tuan puan dah pernah dengar untuk memudahkan faham jamak taksir ni, kalau dalam bahasa Inggeris dia ada dua Satu yang kita sebut sebagai satu yang kita sebut sebagai sound plural, satu lagi broken plural. Ya, sound plural dengan broken plural. Tuan puan pernah dengar tak istilah ni? Pernah. Sound plural ni contoh dia macam apa? Bahasa Inggeris ke bahasa Arab, Ustaz? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Kalau cat jadi cats tambah S. Kalau yang broken dia bukan tambah S. Contoh knife jadi knives. Okey. Itulah dia, kalau kita nak mudah faham sound plural dengan broken plural ni ialah, kalau sound plural ni kita hanya tambah S dalam jamak dia ataupun plural. Adapun broken plural dia tak, dia berubah. Contoh dia macam kalau buku, Books. tambah S je lah kan. Jadilah books. Jadi yang ini kita panggil jamak salim. Kalau bahasa Arab dia lah sesuai dengan jamak salim, iaitu jamak yang mengikut kaedah. Hanya tambah waw nun tambah ya nun jadi una ina, dia akan jadi jamak. Empat 43. Okey, saya pun ada berpandukan dengan buku ni, tuan puan. Learning Arabic Language of the Quran. Kita ada sound plural, jamak salim, dan ada broken plural. Okey. Kalau sound plural ni hanyalah kita tambah je kat belakang dia. Tambah una, tambah ina, dia akan jadi jamak. Okey. Tapi kalau
broken plural, ya, broken plural kita ni, yang ni. Perubahan daripada mufrad ni kepada jamak ni dia ada perubahan ya dari segi baris, dari segi tambah huruf, kurang huruf dan sebagainya. Yang ni kita panggil broken plural Okey. Boleh faham tuan-tuan? Ya. Baik. Tuan-tuan nak dengar tak saya cerita sikit tentang pecahan jamak taksir ke kita nak masuk formula terus? Jamak taksir. Sebab secara ringkasnya jamak taksir ni dia pecah kepada bilangan dia daripada 3 sampai 10 dipanggil jamak qillah. Ada pattern yang bilangannya lebih daripada 10. Dan ada pattern yang mana bilangannya infinity, tak terkira, terlampau banyak. Okey, kesemua ini adalah pecahan daripada jamak taksir. Dia jamak taksir juga, tapi dia ada bilangan yang khusus. Okey. Baik, saya ambil masa sebentar lah secara ringkas untuk cerita tentang jamak taksir ni tuan-tuan. Sebab alang-alang kita dah bincangkan tajuk ini, jadi saya nak bincangkan secara lebih detail tajuk ini. Cuma saya yakin tuan-tuan semua kebanyakannya dah belajar. Cuma saya nak tunjukkan pecahan yang saya sebut. Okey, jamak taksir adalah jamak yang berubah kata tunggal dia kata mufrad dia sama ada tambah huruf, buang huruf atau ubah baris. Sebenarnya ada 4-5 bentuk sebenarnya, tapi saya bincangkan yang lebih simple dan mudah dipahami. Taksir ni bermaksud memecahkan Kenapa pecah? Sebab dia memecahkan bentuk kata tunggal dia. Baik, berbeza dengan jamak salim, kita tak pecahkan, kita hanya tambah saja. Baik. Okey, kalau jamak salim, perkataan mufrad ni kita tak ganggu, kita tambah je belakang jadilah jamak. Tapi jamak taksir ni kenapa pecah? Sebab kita selitkan lepas ba ni tak ada waw, tiba-tiba bila jamak tambah waw. Kita telah pecahkan perkataan itu, kita selitkan huruf yang lain di tengah, atau dan baris dia pun diubah, maka ini yang kita panggil jamak taksir. Okey, perubahan dia sama ada ubah baris. Asadun mufrad, usudun jamak. Ini maksud singa ni. Beza mufrad dengan jamak adalah pada baris saja. Ada yang tambah huruf. Ini 4 huruf, bila jamak jadi 5 huruf. Ada yang buang huruf. Jamak dia 4 huruf. Mufrad dia, kitab ni, satu kalimah ni ada 4 huruf. Bila jamak makin kurang. Sepatutnya kalau logik ni dalam bahasa lain, bila tambah huruf, bila ramai kan, kalau bahasa Melayu kita ganda kan. Buku, buku-buku. Kitab, kitab-kitab kan. Okey. Dalam bahasa Inggeris pun kita tambah S kat belakang. Tapi dalam bahasa Arab, ada jamak yang mana cara ditukarkan daripada mufrad ke jamak dengan dibuang huruf. Daripada 4 huruf, jadilah 1 huruf dan ada berubah baris. Okey. Baik. Secara ringkasnya, jamak taksir ni ada 3. Satu dipanggil jamak qillah, yang kedua jamak kasrah, yang ketiga sirah muntahal jumu'. Qillah ni daripada qalil. Apa makna qalil? Sedikit. Kasrah ni daripada kasir, maksudnya Qailullah. banyak. Sirah muntahal jumu'. Muntaha ni tuan-tuan biasa dengar kat mana muntaha? Siratul muntaha. Muntaha ni penghujung Okey, jumu' ni adalah jamak. Jumu' ni adalah perkataan, kalau satu jam'un, 2 jam'ani, jam'aini, jamak dia adalah jumu'. Bentuk penghujung kepada jamak. Okey, baik.
Jadi jamak qillah ni sebenarnya senang je nak faham konsep dia. Bilangan dia banyak tapi daripada 3 sampai 10 je. Okey, dan mana-mana kalimah yang mengikut salah satu daripada 4 pattern ni dia akan dikira sebagai jamak qillah. Mana-mana kalimah yang mengikut pattern af'ilatun, af'ul, af'al ataupun fi'lah. Mana-mana perkataan yang mengikut salah satu daripada pattern yang 4 ini, maka di dalam bahasa Arab dia dimasukkan dalam kategori jamak qillah. Okey? Contoh dia macam aw'iyah, jamak kepada wi'a, aw'iyah. Aw'iyah ni maksudnya apa? Bekas, tempat letak barang. Dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Yusuf disorokkan piala ataupun gelas minuman diraja tu dekat dalam apa? Tempat penyimpanan barang kan. Okey. Adik-beradik Nabi Yusuf yang datang masa tu berapa orang? Ya, Tuan Wan. Berapa orang adik-beradik Nabi Yusuf yang datang? Tiga kot. Ya? Tak pasti. 11. Tiga. Adik-beradik dia ada berapa orang? Yang diceritakan Bunyamin je tinggal Ustaz. Tak sebut berapa orang. So mungkin semualah melainkan Bunyamin. Okey, mula-mula tak ada kisah menyorokkan bekas minuman diraja tu. Itu kali pertama. Ya, itu kali pertama. Jadi dalam kali pertama tu memang Bunyamin tak ikut. Betul? Betul. Jadi dalam kisah yang pertama, yang datang hanya 10 orang. 10 orang Nabi Yusuf kata, korang ada seorang lagi adik-adik kan? Nanti datang, kalau sekali lagi datang, bawa lah dia. Nabi Yusuf pulangkan balik barang mereka supaya nanti dia orang datang jumpa Nabi Allah Yusuf. Kali kedua datang, 11 orang lah, betul? 11 orang kan? Campur dengan Bunyamin. Betul lah. Masa dia cek barang tu, dia cek barang yang 10 tu. Dia cek barang yang 10 dulu, betul? Sebelum dia cek barang Bunyamin, dia cek yang lain dulu. Jadi barang yang dicek tu, bilangannya adalah tempat simpan barang untuk 10 orang. Maka sebab itulah Allah gunakan dalam surah Yusuf, fabada'a bi aw'iyatihim. Maka dia telah memulakan, bukan dia punya pembantu-pembantu dia telah mula untuk memeriksa tempat-tempat barang mereka qabla, sebelum wi'a'i akhihi, sebelum tempat simpan barang Bunyamin. Jadi barang yang disimpan dalam Quran adalah barang yang disimpan, tempat barang kepada berapa orang? Kepada 10 orang adik-beradik sebelum mereka memeriksa tempat simpanan barang Bunyamin. Allah gunakan perkataan wi'a. Aw'iyah. Okey, syahrun, bulan. Jamak dia adalah ashhur. Ya. Tapi tuan-tuan akan dengar juga syuhur. Jamak kepada bulan juga. Inna iddatash syuhur. Sesungguhnya bilangan bulan setahun ada berapa, tuan? 12. Kenapa Allah sebut guna perkataan jamak dia syuhur, tak guna ashhur? Sebab lebih daripada 10. Kalau kurang daripada 10 ni kisah dalam bab ataupun hukum talak. Talak kan tuan-tuan? Wanita dia punya iddah dia berapa tahun? Berapa tahun pula? Lamanya tahun. 4 bulan, 10 hari. Kalau meninggal suaminya, arba'ata ashhur, 4 bulan 10 hari. Guna perkataan ashhur. Sebab apa? Bilangan dia 10, kurang daripada 10. Ya, babun pintu, jamak dia abwab. Dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya. Zulaikha dia telah apa? Wa ghallaqat al-abwab, dia telah mengunci pintu-pintu. Dalam taksir disebut pintu yang Zulaikha kunci, tuan-tuan, ada berapa pintu?
Ada siapa tahu? Kalau siapa yang ikut kelas saya pernah cerita. Tak tahu pula. Zulaikha telah mengunci, dalam taksir disebut 7 pintu yang dia kunci. Ya, sebab tu guna perkataan abwab. Ya, maknanya rumah dia besar ke kecil, tuan-tuan. Pintu ni maknanya pintu yang bersambung lah. Besar. Besar lah. Jangan kira pintu dapur, pintu. Ustaz, rumah saya banyak kat pintu. Pintu utama, pintu belakang, pintu toilet. Itu tak kira sebab dia hanya pergi satu sudut tak boleh tembus. Yang ni maknanya daripada satu ruangan ke ruangan yang lain tu nak sampai kena lalu 7 pintu. Jadi Allah guna perkataan abwab, dan ulama tafsir mengatakan pintu yang dikunci oleh Zulaikha adalah 7 pintu. Sebab ini jamak qillah. Okey, fityah. Fityah ni adalah jamak kepada fatah. Dah ada makna ke atas. Pemuda ataupun orang suruhan. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah guna perkataan fityah. Ashabul Kahfi berapa orang? Ada khilaf, ada kata 6 dan sebagainya, tapi kita biasa sebut 7 lah. Maka Allah guna perkataan fityah. Tapi dalam kisah Nabi Allah Yusuf, Allah guna perkataan fityan. Ada alif nun kat ujung. Bukan fityah. Fityan. Kenapa? Pembantu-pembantu yang membantu Nabi Yusuf ketika memeriksa barang adik-beradik dia ni, pembantu dia lebih daripada 10 orang. Maka Allah gunakan dalam Quran perkataan fityan, jamak kepada fatah. Pada muzakkar tu. Tak. Kan? Tak. Ini bukan lelaki perempuan ni. Kan jamak taksir ni kan jamak ikut suka. Kan? Dia jamak taksir ni dia berubah, kadang-kadang dia ikut dan. Fityah tu perempuan. Tak. Kan? Dia macam ni. Kalau imam seorang, Tamar butah. betul. Untuk tamar butah ni betul tanda muannas. Tapi dalam jamak taksir ni tak. Imam ni jamak dia apa? A'immah. Tuan-tuan dengar dalam surah apa? Surah As-Sajdah. Sedengar kan? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami menjadikan di kalangan mereka imam-imam ataupun ketua-ketua. Ada 12 ketua yang di kalangan Bani Israel. A'immah. Kalau seorang imam, kalau ramai a'immah. Adakah maksudnya bila imam ni seorang dia lelaki, bila ramai jadi perempuan? Tak. Adalah dia taksir lah ni. Ni jamak taksir ni, dia jamak taksir kita dah tak boleh tengok. Ada tamar butah je perempuan, tak ada tamar tak. Bukan. Payah juga lah ustaz. Okey, macam ustaz kan? Ustaz jamak dia asatizah. Ustaz lelaki. Bila ramai je jadi asatizah. Adakah maksudnya ustaz dengan imam ni, kalau seorang-seorang ni semua lelaki, ustaz. Tapi bila imam dengan ustaz-ustaz ni berkumpul, dia bertukar jantina. Tak. Ini kita panggil jamak taksir. Okey? Baik. Jamak kasrah ni, ini nanti insyaAllah kalau ada kesempatan saya ulang balik lah. Sebab kita nak masuk formula nombor 4. Okey? Kalau kita jumpa mana-mana jamak yang sama pattern yang 4 ni, ya. Af'ilatun, af'ul, af'al ataupun fi'lah, bilangannya hanyalah 3 sampai 10, ya. Okey, baik. Jamak kasrah pula bilangannya lebih daripada 10. Pattern dia ada banyak lah. Ya, maknanya selain daripada 4 pattern yang disebut tadi tu, dia adalah jamak kasrah. Ya, ibad, ulama, anbiya, rusul, nujum, ini dipanggil jamak kasrah. Okey, kemudian yang terakhir jamak sirah muntahal jumuk ni dia ada 2, yang mana dalam jamak ni ada alif, lepas dia ada 3 huruf. Satu lagi dalam jamak ada alif, lepasnya ada 2 huruf. Okey, jadi dua-dua ni dipanggil sirah muntahal jumuk. Bentuk jamak yang penghujung, bermakna bilangan ni tu terlampau banyak. Contohnya masabih. Masabih ni kita boleh terjemah kalau di atas muka bumi, terjemahan dia lampu lah. Tapi kalau di langit, kita terjemah masabih ni dengan makna bintang. Ya, ada berapa banyak lampu atas muka bumi? Ada berapa banyak bintang di langit sana?
tak terkira terlampau banyak. Maka sebab itulah dipanggil sirah muntahal jumu'. Okey? Masajid dengan madaris ni, sekolah dengan masjid ni terlampau banyak atas muka bumi. Bukanlah tak boleh dikira, tapi terlalu banyak. Maka digunakan dalam bentuk sirah muntahal jumu'. Okey? Boleh faham sekarang ni, Tuan Uban? InsyaAllah. Jadi dalam Al-Quran pemilihan kata-kata memang tepat. Kalau 3 sampai 10 Allah gunakan jamak qillah. Lebih daripada 10 Allah akan gunakan jamak kasrah. Okey? Baik, berbalik kepada formula kita ni. Ya. Formula kita nombor 4. Jamak taksir untuk benda akan menjadi muannas mufrad. Betul. Okey, yang ni saya rasa kita dah biasa dengan pecahan ini. Yang dah saya ada sebut dah tadi, jamak salim yang mana daripada singular kepada daripada mufrad kepada jamak tu tak ada ubah apa-apa lah. Kita hanya tambah huruf. Okey, sama ada muzakkar lelaki, muannas perempuan. Okey, jamak taksir pula yang sebelah kanan. Ya. Walaupun jamak taksir ni, ya, kalau kita tengok perkataan masajid ni, ya, masajid ni ada tamar butah tak, Tuan Puan? Tak ada. Masajid. Tak ada. Masajid. Tak ada. Masajid. Tak ada kan? Tak ada. Perkataan masajid ni tak ada tamar butah. Bilangan ni jadi Tetapi orang Arab mengatakan dia jantina dia adalah muannas, muannas. perempuan, dan bilangan dia adalah mufrad. Ini Mufrad. jamak ke, Tuan Puan? Ni jamak boleh jadi mufrad Tapi itu hukum tata bahasa. Orang Arab kata dari segi bilangan dia walaupun tak ada tamar butah, orang Arab kata dia muannas. Dari segi bilangan walaupun dia jamak tetapi dianggap ataupun dihukumkan sebagai Mufrad. daripada segi jamak, daripada rupa dia sebenarnya jamak, tapi dari segi hukum ulama mengatakan dia adalah mufrad. Sebab itulah sifat dia jamilah. Jamilah ni laki ke perempuan? Jamilah perempuan. Perempuan. Bilangannya seorang kan? Seorang. Baik. Barulah matching di antara, barulah dia padan dengan apa? Di antara jamak dengan barulah matching di antara dua kalimah ni. Ya. Jadi kita tak perlu kata masajid jamilatun. Guna jamak pula. Tak payah. Sebab apa? Sebab dari segi tata bahasanya dia dihukumkan sebagai muannas dan bilangan dia adalah mufrad. Okey? Masajid. Ya. Masajid jamilah. Masajid. Maknanya kalaulah perkataan mausuf dia masajid, mausuf jamilah sifat kan? Okey, jadi tak perlu tukarkan jamilah tu kepada jamak. Biarkan dia muannas mufrad. Okey, saya tulis dekat whiteboard, tuan-tuan. Kalau nak lebih nampak. Masajid jamilatun. Jamilatun. Masajid ni adalah jamak taksi.
Tapi orang Arab kata dia mufrad dan dia perempuan walaupun tak ada ta marbutah. Sebab tu sifat dia ngam ni. Ini muannas mufrad. Kita tak perlu sebut masajid jamilatun. Dia tak perlu. Sebab apa? Jamak taksir, jantinanya muannas, bilangannya dianggap mufrad walaupun dia jamak. Dan dianggap muannas walaupun tak ada ta marbutah. Okey? Baik. Kalau kita nak tunjuk tilka. Tilka ni laki ke perempuan? Perempuan. Laki. Seorang ke ramai? Seorang. Seorang. Walaupun perkataan masajid selepas ni. Masjid. Walaupun masjid ni jamak sebenarnya. Dia jamak. Tetapi dibiarkan dalam bentuk mufrad sebab dihukumkan sebagai mufrad dan walaupun tak ada ta marbutah, dia adalah muannas. Teman-teman biasa dengar dalam Quran tilka ayatullah, kan? Tilka ayatullah, tilka ayatullahi natluha. Ayat pun sama. Ayatu tu adalah jamak, sedangkan tilka ni adalah untuk seorang. Jamak kepada tilka apa dia, tuan-tuan? Isim isyarah. Jamak kepada tilka. Ah, Tilka. kalau seorang lelaki itu zalika, kalau dua zanika, zainika. Kalau ramai apa? Ulaika. Ulaika. Jadi tilka ni kalau jamak ulaika, tapi kita tak akan sebut ulaika masajid. Kita sebut tilka masajid. Sama juga dengan selepas masajid ada isim mausul. Ya, masajid. Masajid allati. Allati ni untuk Tilka. Oh, tilka. seorang ke ramai? Seorang. Seorang perempuan. Puan. Kapan. Tak gunakan masajid allati ataupun jamak dia adalah allati ataupun allai. Tak perlu. Kenapa? Sebab konsep yang sama. Masjid Allah. Bukan allati, pendek je. Allati. 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 Okey, kalau kita nak balikkan dhamir kepada masajid. Zurna al-masajid, zurna al-masajida kullaha. Ha ni balik pada siapa? Kami Balik telah pada menziarah masjid itu kesemuanya. perempuan. Ya, Ada dia mana? ni balik kepada siapa? Kami Muannas. ke ziarah ke masjid? Dia. Masjid. Kami menziarahi masjid-masjid itu kesemuanya. Dia, Iaitu dia. merujuk kepada kami, kepada masjid ataupun ziarah. Masjid. Masjid lah. Dia kembali kepada masjid. Sedangkan ini adalah untuk muannas. Muannas. Dan bilangan dia mufrad. Kenapa jadi begini? Sebab kita guna formula nombor 4. 4. Ya, walaupun kalimah al-masajid jamak taksir, ini semua dianggap sebagai muannas mufrad, muannas mufrad. Kenapa jadi macam tu? Wallahu a'lam. Pening juga Ustaz. Hmm. Bila sampai sini. Tapi bagus formula ni membantu kita nanti. Ya, bila kita jumpa fa'il, lepas tu fa'il dia tiba-tiba jamak taksir. Ketika itu kaedah ni kena gunalah. Apa kita nak letakkan untuk fa'il tu? Kan fa'il bila ada jumpa fa'il kena cari fa'il kan? Bila jumpa perbuatan kena cari pelaku, betul? Roban. Betul. Baik, jadi fa'il ini dia kena sama jantina dengan fa'il dia. Kalau pelaku dia lelaki, fa'il dia kena gunakan dhamir lelaki muzakkar.
Kalau fa'il pelaku dia perempuan, fa'il dia kena gunakan fa'il yang melibatkan dhamir ia lah, perempuan. Okey. Jadi di sini bila dia jamak taksir, kalau kita tak tahu kaedah ini, jadi peninglah kepala kita nanti. Okey, baik. Kadang-kadang jamak taksir untuk yang berakal, jamak muannas salim untuk benda juga menggunakan jantina muannas dan bilangannya menjadi mufrad. Okey. Yang di bawah ni tuan-tuan dalam buku, yang ini adalah penerangan tambahan penerangan apa? Penerangan tambahan. Apa dia? Kadang-kadang jamak taksir untuk yang berakal dan jamak muannas salim untuk benda juga menggunakan jantina muannas dan bilangannya menjadi mufrad. Maknanya bukan semua lah Ustaz ya, kadang-kadang je. Kalau jamak taksir memang confirm. Dia akan jadi muannas mufrad. Jamak taksir untuk benda kalau yang atas ni jamak taksir untuk benda. Tapi ada penambahan di bawah. Apa dia? Okey, yang ni yang kita sedang bincang ni. Saya padam yang ni. Ni semua ada dalam buku. Baik, asal formula ni adalah untuk yang atas ni. Jamak taksir untuk benda. Masjid, masjid, pintu-pintu, maka jantinanya dianggap sebagai muannas walaupun tak ada tambah marbutah, bilangan dia mufrad walaupun dia jamak. Tetapi ada pengecualian, dia jamak taksir untuk yang benda ni lawan dia adalah yang berakal lah. Apa makhluk yang berakal? Manusia. Manusia lah. Lagi? Sudah. Manusia je yang berakal. Lain tak ada akal lah. Ya. Tak tahu apa nama manusia. Manusia, binatang dia ada akal tapi akal untuk survival hidup dia. Manusia yang nampak betul-betul berakal adalah manusia
jin, syaitan dan para malaikat. Malaikat. Okey. Jin, syaitan, malaikat. Haiwan tu kategori ada otak, ada brain tapi tak berakal kan? Dia berakal juga kan? Tak dikira berakal kan? Dia ada akal lah, tapi akal yang diberi itu akal untuk apa? Survival hidup dia je lah. Oh, Dia gunakan otak dia tu untuk dia nak hidup, nak makan, apa Allah bagi otak kat dia lah. Tidak, macam mana dia nak makan kalau tak ada otak? oh. Dia tak boleh fikir kan? Dia tak Kalau tahu mana baik buruk dan sebagainya. Bukanlah maksudnya dia tak tahulah benda tu boleh makan ke tak makan kalau tak ada otak. Baik, jadi asalnya jamak taksir untuk benda ni yang guna formula ni jantina dia adalah perempuan dan bilangan dia 1. Tetapi kadang-kadang bukan untuk benda je. Untuk yang berakal pun Allah gunakan yang ni. Contoh yang ada dalam buku, tuan-tuan. Yang Allah sebut tilkar rusulu faddalna. Rusul ni jamak kepada rasul. Saya ulang balik, rusul ni apa? Jamak kepada rasul. Jadi dia adalah, dan rasul ni ada ke yang perempuan? tak ada. Semua rasul adalah lelaki. Okey, jadi dalam ayat ni perkataan rusul ni adalah jamak taksir. Ya, ar-rusul ni adalah jamak taksir. jamak taksir. Dan dia bukan, walaupun dia jamak taksir, tapi dia bukan untuk benda. Betul? Bukan untuk benda, tetapi untuk makhluk yang berakal. Okey? Maknanya sepatutnya tilka ni dia kena datang dalam bentuk jamak. Iaitu apa? Ulaika. Okey? Ulaika rasul lah. Mereka rasul-rasul itu. Yang itu yang sepatutnya. Tapi kenapa tak gunakan ulaika, guna tilka? Ulaika ni jamak lelaki, tapi kenapa guna tilka? Dia adalah mufrad. Jamak taksir. Tak betul tulis. Muannas perempuan 1. Mufrad. Jamak taksir. Sebab perkataan jamak taksir untuk benda juga, jamak taksir kadang-kadang formula ini di-apply juga untuk jamak taksir untuk yang berakal. Yang berakal. Okey. Baik. Contoh lain ataupun situasi yang lain. Ayatnya tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haq. Inilah ayat-ayat dari Allah kami bacakan kepada kamu dengan hak, perkara kebenaran. Baik. Tilka ni adalah Muannas. sama tak macam atas. Ya. Dia adalah satu. Bilangannya 1. Dan jantinanya adalah Muannas. perempuan, muannas. Mufrad. Muannas. Ya, muannas mufrad ataupun mufrad muannas. Sedangkan ayat ni adalah jamak taksir. Okey, jadi dari segi maaf, ayat ni bukan jamak taksir. Ayat ni adalah jamak apa? Jamak salim. Yang ni tadi contoh dia apa? Al-masajid Oh, dia jamak salim ke?
Ah, Hmm. tilka. Muannas salim. Ini jamak apa, Mas Sajid? Jamak salim, jamak taksir. Tafsir. Yang ni tetap guna muannas mufrad. Tilka. Walaupun fa'il walaupun kalimah selepas ni adalah jamak. Kalau tapi formula ini kadang-kadang digunakan untuk jamak taksir untuk yang berakal. Yang ni untuk benda. Ya, masjid ni benda. Tapi boleh juga digunakan untuk yang berakal. Contoh yang diberi adalah tilkar rusul. Apa makna rusul? Rasul. Rasul, Rasul. Adakah rasul-rasul ni dia adalah makhluk yang tak bernyawa? Berakal. Bernyawa, berakal. Tilkar rusulu faddalna. Baik, jadi tilka ni dia adalah sama macam atas. Dia adalah mufrad, satu. Sepatutnya kalau rasul ni jamak, dia kena tilka ni kena gunakan ulaika lah sepatutnya, macam atas ni, ulaika. Tetapi dia kekal dengan mufrad walaupun ini jamak taksir juga. Cuma dia adalah untuk yang berakal. Ya, maknanya yang di bawah tu adalah penerangan tambahan untuk formula nombor 4 ni. Bermakna formula nombor 4 yang utamanya kalau jumpa jamak taksir je untuk benda dia adalah muannas. Okey, kalau jumpa jamak taksir tapi untuk yang berakal maka dia akan ikut formula yang sama juga. Dan yang terakhir kalau jamak muannas salim. Contoh ni dalam buku apa? Tilka ayatullah. Tilka Ayatul. ayatullah. Ayat ni ramai ke? Mufrad ke jamak, Tuan Rahman? Ayat. Jamak 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 kepada perkataan apa? ayat ayat. Ayat. alif yata. Ayah. Okey. Dan dia ni jamak apa? Jamak salim. Salim. Anas. Jamak salim. Patutnya dia tak terlibat dengan formula ni. Tetapi dia masukkan juga. Maknanya untuk formula nombor 4 ni dia lebih umum lah ya. Senang ceritalah dia jamak taksir untuk benda ataupun dia jamak taksir untuk yang berakal ataupun boleh juga digunakan untuk jamak muannas salim untuk benda. Okey? Baik. Boleh saya sambung? Ustaz, kadang-kadang tu maksudnya dia bergantung kepada perkataan-perkataan tertentu ke ataupun keadaan-keadaan tertentu ke macam mana? Kadang-kadang tu. Maknanya begini. Biasanya formulanya adalah yang ini. Yang nombor 1 ni memang kalau jumpa memang confirm. Cuma yang ni bila sebut kadang-kadang ni yang bawah 2 ni maknanya kebiasaan dia bukan guna formula ni. Maknanya kalau jamak nak kena guna apa? Jamak lah. Jamak lah. Yang ni pun sama. Jamak guna jamak. Tapi ada pengecualian lah daripada ada sebahagiannya lah. Kalau yang atas, kalau jamak taksir untuk benda memang confirm dia akan jadi muannas mufrad. Tapi yang 2 bawah ni kadang-kadang dia muannas mufrad, kadang-kadang tidak. Iaitu saya tidak ada maklumat. Kenapa sebahagian nak buat macam formula atas ni? Kenapa sebahagian gunakan yang asal? Kalau perempuan lah. Kalau mufrad lah. Okey? Wallahu a'lam. Lagi satu Ustaz nak tanya, binatang tu dikategorikan anda berakal ya? Tak. Dia termasuk dalam tak berakal binatang.
Ya, Okey. binatang dia akan masuk dalam ghairil aqil. Okey. Kenapa? Wallah. Sebab dia ada otak untuk berfikir survival hidup dia je lah. Dia tak adalah nak berfikir macam kita ni kan risau. Apa ni? Pening lah. Cari pendapatan tambahan. Okey. Tak adalah sampai tahap begitu. Sebab binatang ni dia fikir apa? Hidup, makan, lepas tu rehat. Makan lagi, rehat. Okey, ada soalan tak tuan puan? Tak ada. Habis Ustaz. Okey, tak ada. Kita berhenti sekejap, seminit dua. Sebab saya dah 2-3 minggu saya tak sempat nak tanda kehadiran tuan puan. Biasanya dalam kelas saya yang lain memang saya akan break ya. Saya berhenti tengah kelas sejam tu saya akan berhenti. Tapi seminggu dua ni bukan seminggu dua lah. Daripada awal saya tak berhenti kan, saya terus. Ya. Okey, cuma hari ni saya nak kena sebab dan saya pun tak sempat nak tanda kehadiran tuan puan. Okey, jadi minggu ni dah akan datang kita akan berhentilah sekadar dalam 2-3 minit tengah-tengah 5 kelas. minit apa Ustaz? Lebih kurang. Lepas tu nanti kita akan sambung semula insya-Allah. Baik, Tuan Oman, kita sambung semula. Kita tengok contoh ayat Quran yang ada dalam buku.
Okey, ayatnya ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ya, saya terjemahkan dulu Ma, apakah hakikatnya? Ma, apakah hakikatnya? Hadhihi, ini. Hadhihi, ini. At-tamathil. At-tamathil maksudnya apa? Patung-patung. At-tamathil, patung-patung. Allati. Ya, allati yang antum kamu semua akifuna bersungguh-sungguh memuja. Akifuna bersungguh-sungguh memuja lahanya. Ya, lahanya. Apakah ini hakikatnya ini patung-patung yang kamu semua bersungguh-sungguh memujinya. Memuji pula, memujanya. Baik. Kita fokus kepada apa? Kepada jamak yang ada di dalam ayat ini. Jamak ni terletak pada perkataan tamasil. Ya, tamasil ni apa benda? Tamasil ni adalah jamak kepada perkataan timsal. Ya, tamasil ni jamak kepada perkataan apa? Timsalun. Okey, dan dia adalah jamak apa? Dia adalah jamak taksir. Jamak taksir dihukumkan sebagai bilangannya satu, jantinanya perempuan. Samalah ngam dengan hazihi yang mana dia adalah isim isyarah. Seorang ke ramai tuan-tuan hazihi ni. Seorang Seorang, lelaki perempuan. 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 Okey. Ini dalam kisah Nabi Allah. Ibrahim. Surah Nabi Allah Ibrahim ni kalau tak silap. Okey, baik. Dah ya yang ni. Kita terus. Kita terus ayat berikutnya. Baik. Wa anzala junudan lam tarauha. Wa anzala, dan dia telah menurunkan.
Wa anzala dan dia telah menurunkan junudan tentera-tentera lam tarawnaha yang kamu semua tidak melihatnya. Lam tarau maksudnya lam tarau kamu semua tidak melihat nya. Tarauha kamu semua lam tarau kamu semua tidak melihat tu nya nya itu siapa? Dia telah menurunkan tentera-tentera yang kamu semua tidak melihatnya. Nya ni merujuk kepada kamu ke turun ke tentera? Kepada junudan. Dan okey baik, junud ni jamak kepada jundun, jundun, maaf. Jundun jamak mufrad dia adalah jundun. Jamak dia adalah junudun. Maksudnya apa? Tentera-tentera. Baik, dari segi bilangan dia ada jamak Tuan-Puan. Ini adalah jamak taksir. Dan ni merujuk kepada tentera ni. Dia telah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, iaitu tidak melihatnya itu merujuk kepada tentera tadi. Baik, sedangkan ini adalah bilangannya 1 dan untuk perempuan kan? Betul tak Tuan-Puan? Kita menggunakan konsep yang sama. Jamak taksir untuk benda jantinanya adalah muannas dan bilangannya adalah mufrad. Okey, ada soalan tak Tuan-Puan? Tak ada? Tak ada, Ustaz. Tak ada Ayat berikutnya wal jibala arsaha. Wal jibala dan gunung ganang. Arsaha dia telah mengukuhkannya. Wal jibala dan gunung ganang arsaha dia telah mengukuhkannya. Saya ulang balik, wal jibala dan gunung ganang arsaha dia telah mengukuhkannya. Ya, jibal ni adalah kalimah apa Tuan-Puan? Jamak taksir. Jamak taksir kepada apa? Jabalun. Jabal. Jabal. Biasa dengar jabal kat mana? Jabal Nur. Jabal Uhud. Jabal Nur tu Jabal Nur tu jabal apa? Jabal Uhud. Jabal Jabal Nur. Sur. Gua ada gua sur. Tak, kalau Jabal Nur Gua Hira. Gua Hira. Kalau Jabal Sur nama dia sama dengan gua dia, Gua Sur Gua sur. Okey. Dia punya mufrad dia adalah Jabal. Tak naik lagi tu. Tak naik lagi. Jabalun. Jamak dia adalah Jibalun. Okey. Saya pun tak sempat sampai Jabal Sur. Saya pernah naik Jabal Nur je. Jabal Sur tak nak sampai. Jabal Uhud. Jabal Uhud tu kalau kita buat ziarah luar lalulah, kita tak naik pun. Okey. Baik, jadi sekarang ni perkataan al-jibal ni ada jamak tu Tuan-Puan. Dia telah mengukuhkannya. Nya ni satu perempuan kan? Sedangkan jibal ni adalah jamak lelaki. Tetapi orang Arab kata jamak taksir untuk benda hukum dia adalah muannas mufrad. Maka tak ada masalah lah. Gunung ganang dia telah mengukuhkannya. Okey? Dia Baik. macam bahasa Inggeris juga Ustaz kan? Dia guna she. Oh ya.
Si. Oh. Si kan. Kalau kapal tu. Kapal-kapal. Oh, macam tu Tak tahulah. Hmm. Bukan pakar bahasa Inggeris. Saya first Si. time, bukanlah, walaupun saya baru dengar, tapi saya pun tak adalah mahir sangat bahasa Inggeris. Yalah. Mungkin macam itulah kot. Kalau kita nak lihat kita panggil apa? Kalau kita nak lihat persamaan ni sebenarnya lebih dekat persamaan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Sebab kalau kita dalam bahasa Melayu mana broken plural tak ada kan? Ada. Tak ada. Kita hanya ada ulang je lah perkataan. Sound plural lah kita. Kita ulang je lah Kata perkataan dia. yang sama. Kita kata ganda. Kita gandakan aja. Okey, baik. Ayat yang seterusnya, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batas, tilka itulah hudud, batasan, batas-batas ataupun larangan-larangan Allah. Tilka itulah hudud, batas ataupun larangan-larangan. Batas-batas ataupun larangan-larangan. Ayat seterusnya. Itulah. Batas-batas. Tilka itulah hudud. Yang kita kata hukum hudud tu kan. Hudud tu adalah batas ataupun larangan larangan Allah. Fala taqrabuha, maka la taqrabu, janganlah, la tu jangan, taqrabu kamu semua menghampiri, Janganlah. kamu semua menghampiri, hak tu nya Janganlah kamu. Fala maka janganlah, fa maka la janganlah, fa maka la janganlah, taqrabu kamu semua menghampiri, taqrabu kamu semua menghampiri, Menghampiri. ha tu nya ha tu adalah nya. Ya. Domain mutasil. Apa yang jangan menghampiri apa benda ni tuan-tuan? Hudud. Hudud. Larangan Allah. Larangan Allah. Allah. Hudud. Hudud ni jamak kepada haddun. Oh. Kalau mufrad Haddun. haddun dia adalah hudud. Haddun. Cakap Melayu juga kan? Had kan? Had laju. Had lah. Batas. Dia ni melampaui had lah. Dia melebihi had laju. Maknanya dia melampaui batas kelajuan. Okey. Baik. Jadi hudud ni dia jamak taksir. Hudud. Jamak taksir. Janganlah kamu menghampirinya. Nya ni merujuk kepada hudud. Ya. Dan ha di sini adalah seorang perempuan. Okey, betul. Sedangkan ini adalah jamak. Di sinilah kita guna formula yang sama satu. Jamak taksir ni dianggap sebagai muannas mufrad. Okey. Boleh, teman-teman. Okey. Dah saya kena beralih ke laptop saya sebab iPad dah nyawa-nyawa ikan. Okey. Satu lagi contoh, Ustaz. Okey, yang ni saya kena guna laptop saya sekejap Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Dan wa dan tilka itulah
misal-misal perbandingan ataupun perumpamaan. Tilka dan tilka itulah al-amsal, misal-misal perbandingan ataupun perumpamaan. Misal-misal perbandingan ataupun perumpamaan, nadribuha, kami mengemukakannya. Nadribu, kami mengemukakannya. Nadribu, kami mengemukakannya. Linnas, untuk manusia. Linnas, untuk manusia. Dan itulah misal-misal perbandingan ataupun perumpamaan, kami mengemukakannya ataupun kami buat, kemukakan ataupun kami buatnya untuk manusia. Nya ni rujuk kepada apa? Nya ni merujuk kepada amsal. Amsal ni adalah jamak kepada perkataan masalun. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, ya, masalun. Masalun ni maksudnya apa? Perumpamaan. Misalan. Ya, misal ataupun perumpamaan. Mufrad dia adalah masalun, jamak dia adalah amsalun. Baik. Sedangkan perkataan amsal ni dia adalah jamak taksir lah, ya. Okey, jamak taksir. Dan ha ni merujuk kepada amsal. Ha ni adalah seorang perempuan dan merujuk kepada jamak taksir itu apa? Ha ni merujuk kepada al-amsal. Okey? Boleh. Kenapa? Sebab amsal ni adalah jamak taksir, hukum jantinanya adalah muannas dan bilangan dia adalah mufrad. Wallahu a'lam. Sudah ke tuan-tuan? Okey, baik. Kejap ya, saya cuba nak share satu perkara lagi kalau saya jumpa sekejap ya tuan-tuan. Okey. Yang ni Ni nota ni saya buat sendiri. Baik, jamak taksir untuk benda akan menjadi mufrad, ya, walaupun dia jamak tapi jantinanya dianggap sebagai muannas, walaupun dia adalah mufrad tapi bilangannya walaupun dia jamak ni sebenarnya. Jamak tapi dianggap sebagai mufrad. Baik, jadi dalam kes ini bila kita jumpa jamak taksir ni, kita akan gunakan perkataan berikut jika berkaitan dengan jamak taksir. Okey, dhamir ada dua kan, tuan-tuan? Ada dhamir munfasil dengan muttasil. Kalau kita nak menggantikan masjid-masjid tadi, contoh dia. Ya, masjid-masjid tadi kan dia adalah muannas kan? Okey. Kalau kita nak guna dhamir muttasil, kita akan gunakan apa? Dia perempuan? Ya. Kalau guna dhamir muttasil bersambung. Yang ni yang banyak tadi kita jumpa dalam tanda ni semua. Nadribuha kita guna Okey. Kalau kita nak guna isim isyarah dekat, kita gunakan apa? Seorang perempuan, ini seorang perempuan. Hadhihi.
Kalau kita nak guna isim isyarah yang jauh, kita gunakan apa? Tilka. Kalau kita nak guna isim mausul, kita gunakan seorang perempuan allati. Okey, dan saya ada buat contoh saya, ya. Allah sebut dalam Al-Quran, cuma dalam contoh ni tak ada terjemahan Okey, saya akan share je lah dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh gunakan sebagai rujukan tambahan, tapi nota ni tak ada terjemahan dia. Ya. Okey, summa kalau nak tahu saya dah bagi rujukan ayat, nanti tuan-tuan boleh simak terjemahan dia. Okey, summa kemudian. Summa kemudian. Qasad ni keras, ya, telah menjadi keras. Apa yang keras? Qulubukum. Hati-hati kamu semua. Ya, kemudian telah menjadi keras hati-hati kamu semua. Min ba'di zalika. Min tak payah terjemah. Min daripada sebenarnya. Ya. Ba'di selepas zalika itu. Ya. Kemudian telah menjadi keras hati-hati kamu selepas itu. Lalu ia menjadi. Ia ni merujuk kepada apa? Ia menjadi seperti batu ataupun lebih keras. Hatilah. Ia ni rujuk pada apa? Hati, betul? Sedangkan kulub ni adalah jamak. Dia punya mufrad qalbun. Jamak dia kulub. Patutnya tak boleh guna hiya lah. Kena guna apa? Jamak perempuan. Hiya huma hunna lah kan? Patutnya. Betul tak? Hunna, tapi di sini guna formula yang sama. Ya. Jamak taksir untuk benda. Kalau kita nak guna dhamir, kita akan gunakan muannas mufrad. Okey. Jelas? Jelas ni saya dah tanda siap-siap dah. Ni dhamir dia, ni perkataan yang dia kembali. Okey. Contoh lain. Inilah yang berlaku ya, dia terputus-putus. Baik. Wa yas'alunaka 'anil ahillah, dan mereka bertanya kepada engkau. Yas'aluna, mereka bertanya kepada engkau 'anil ahillah, tentang ahillah. Ahillah ni jamak kepada hilal tuan-tuan ni. Hilal. Ramai orang Melayu nama hilal. Ada produk yang dia nama produk dia apa, dia punya brand dia adalah hilal kan. Kicap ke apa? Kicap hilal. Habhal. Habhal. Itu kipas udang. Baik. Habhal Baik. Jadi al-ahillah ni jamak kepada hilal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak-anak bulan. Maka Allah kata, ya, hiya mawaqitu linnas wal hajj. Ia iaitu anak bulan itu adalah waktu-waktu perkiraan waktu untuk manusia mengira, begitu juga nak tahu musim haji. Okey, ia ni merujuk kepada apa? Bulan. Al-ahillah. Ya. Anak sebenarnya sahabat tanya kenapa bulan tu besar lepas tu jadi kecil, lepas tu tukar besar balik jadi kecil balik. Jadi daripada bulan itulah perkiraan tahun Hijriyah. Tahun ada 12 bulan, Zulqaidah, Zulhijjah dan sebagainya. Yang tu adalah berdasarkan kiraan bulan. Okey, jadi hiya ni merujuk kepada ahillah walaupun ahillah jamak. Sebab guna formula nombor 4. Contoh lain. Dalam surah Al-Mulk, dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Tuan-tuan, nota ni saya buat sebelum keluar buku 50 formula, tuan-tuan. Tapi bila dah keluar buku 50 formula, nota yang saya buat ni terbantuk, bukan terbantuk lah, saya nak teruskan buat apa, dah ada dah buku kan. Okey. Cuma ini nanti saya share je lah dengan tuan-tuan. Kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan kami menjadikannya. Ini rujuk berapa? Bintang-bintang. Bintang-bintang ni jamak kepada misbah. Misbah satu, jamak dia masabih. Tapi bila guna domain yang digunakan adalah domain yang melibatkan muannas.
Kami hiasi bumi, langit dunia dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya sebagai rejaman untuk syaitan. Bukan satu syaitan syaitan ni jamak. Tu Okey. jamak taksir juga Ustaz, syayatin. Jamak taksir. Syayatin, syaitanun jamak dia syayatin. Walaupun ada yanun kat belakang dia bukan jamak salim ya. Dia Bawah macam dia. muslimuna, muslimina. Tak, dia bukan Kalau jamak nak salim. ikut, kalau nak ikutkan jamak salim kan. Tak. Dia bukan jamak salim. Dia bukan jamak salim. Tapi dalam ayat tu bukan fokus pada syayatin. Dalam buku, dalam nota saya ni, fokusnya kat mana tuan-tuan? Ni masabih ni. Musabih. Kan? Ni dhamir yang dia adalah mu'annas mufrad. Sedangkan dia kembali kepada perkataan masabih jamak. Okey, cuma sebab ada yang tanya, syayatin ni dia bukan jamak taksir, dia bukan jamak salim tuan-tuan. Kalau seekor panggil apa? Syaitan. Syaitan. Orang Melayu sebut syaitan ke? Ke setan je? Setan. Eh, Setan. Syaitanun. Bila jamak, dia jadi macam mana? Syayatin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kalau jamak salim, kita tambah una dengan ina je kat belakang. Tambah apa? Una ataupun Ina. ina je. Baru jamak salim. Muslimuna, muslimina. Tapi syaitan ni bukan syaitanuna, syaitanina, tapi syayatin. Okey, dia punya baris dia normal macam ni. Baris depan, baris bawah dengan baris atas. Kebetulan kat ujung dia ada ya nun kan. Jadi kita confuse, nampak sama macam ni. Dia bukan jamak salim. Kalau jamak salim dia macam ni, dia tak ada ubah apa-apa ya. Kat tengah kalimah singular ni, syaitan ni dia tak akan ubah. Tambah aja. Macam muslim tadi kan. Muslim ni kita tak ubah, kita hanya tambah aja belakang ni. Kita tak ada letak apa-apa huruf tambahan. Kat sini Berubah. ya ni hidup, ya mati berbaris. Yang tu bukan jamak salim. Dia Ada. jamak Tak ada alif tu tadi, dah lupa dah. baik. Bahu bertukar baris. Tak baris ni. Jadi yang ni dia punya baris dia normal bukan baris dia pada huruf ya, bukan. Dia baris dia dekat ujung ni. Okey. Baik, ada banyak contoh lain tapi saya rasa cukuplah setakat ini untuk hari ini. Ya. Kalau kita nak tengok satu lagi lah contohnya. Ini dah ada tadi rasanya. Wal jibala arsaha, ni dah ada. Dalam buku. Dan gunung ganang itu dia memasakkannya. Jibal ni jamak kepada jabal. Ya. Dan gunakan, walaupun dia jamak tapi gunakan ha dalam bentuk mufrad. Okey, ini contoh guna dhamir Ini contoh yang saya buat ni, contoh mula-mula contoh guna dhamir. Lepas tu yang bawah ni pula contoh guna isim isyarah. Mereka berkata ma fi butuni hadhil an'am, apa-apa yang ada di dalam perut binatang-binatang ternakan ini. Apa-apa yang berada di dalam perut hazihi ini binatang-binatang ternakan khalisatun lidzukurina, khusus untuk lelaki saja. Orang Arab kata kalau haiwan mereka mengandung, kandungannya tu untuk lelaki je, perempuan tak boleh dapat. Begitu rendahnya mereka meletakkan martabat kedudukan wanita dulu orang-orang kafir jahiliyah. Baik, jadi hazihi ini adalah isim isyarah kan, dan dia adalah untuk muannas mufrad, betul? Untuk sama perempuan kan? Betul. Sedangkan al-an'am ini adalah jamak kepada na'amun. Kalau seekor, na'amun. Jamak dia an'am.
Bukan na'am ya tu tuan-tuan. Na'am ya tu ejaan dia sama tapi mim dia mati. Kan kalau tanya ya ataupun tidak kan? Na'am, la kan? Kalau na'am ya. Kalau tidak la kan? Yang tu mimnya mati. Yang ni mim dia hidup. Ya. Na'amun. Jamak dia an'am. Walaupun dia jamak tapi tetap guna isim isyarah yang melibatkan muannas mufrad. Okey? Boleh tuan-tuan? Boleh InsyaAllah. Bawah ni contoh samalah Yang ni dah ada tadi mahadhi tamasil. Okey. Ada lagi contoh yang lain tapi yang ni kita tengok yang ni mahadhi tamasil ni dah ada. Contoh yang ni tilka ni tak ada. Tilka ni adalah sama juga kan untuk seorang perempuan. Sedangkan selepas dia kalimah ayam. Ayam ni maksudnya apa? Hari. Hari Yama. kan? Ini adalah hari Okey, saya tak bincang terjemahan, kita cuma nak tengoklah. Ya, walaupun ayam ni jamak tapi tilka gunakan muannas mufrad. Okey, ayat seterusnya qura. Qura ni kampung Qura ni maksudnya apa? Kampung. Jamak kepada qaryah. Ya, qura ni jamak kepada qaryah. Ya, patutnya tak kenalah kan? Ini jamak. Sedangkan sebelum dia tilka isim isyarah. Tilka untuk seorang mufrad. Tak apa sebab kita kata jamak taksir ni dianggap sebagai muannas mufrad Ini adalah kampung yang kami kisahkan. Kami ceritakan kepada kamu daripada kisah-kisahnya. Ya. Okey, yang terakhir. Ya, contoh isim mausul Sesungguhnya tidak buta mata-mata fizikal. Yang buta hanyalah hati, mata hati, hati-hati yang ada di dalam dada. Walaupun mata zahir nampak, tapi kalau hati dah buta, yang nampak tu dia buat tak nampak je lah. Okey? Yang ramainya hari ni bukan buta mata tuan-tuan, tapi buta hati. Ini Allah sebut tuan-tuan, betul kan? Kadang-kadang benda tu benar tapi disorokkan. Kadang-kadang dia tahu A betul tapi dia tak dapat benefit kalau dia sokong A. Kalau dia sokong B, dia boleh dapat apa-apa faedah. Dia sokong B, dia kata A salah. Itu buta mata lah tu. Buta mata pula, buta hati. Okey, jadi kulub ni kita dah jumpa atas tadi tuan-tuan. Dia adalah jamak kepada qalbun. Sepatutnya kena guna jamak jugalah allati ni isim mausul. Tak. Dalam kes ni tak. Dianggap sebagai muannas mufrad. Okey, contoh yang terakhir. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Kami menjadikan di antara mereka dan di antara kampung-kampung yang kami berkati di dalamnya ada kampung yang jelas nyata. Okey. Terjemahan ni kisah yang di sebaliknya ni kena tengok surah Sabah lah. Cuma kita nak lihat perkaitan di antara qura dengan allati. Qura adalah jamak taksir kepada qaryah. Yang orang Melayu sebut karyah kan? K-A-R-I-A-H kan? Memang orang Melayu tak suka sebut huruf qaf ni. Betul tak? Mana ada mana ada kalau nama orang apa? Abdul Qadir. Mana ada Abdul Qadir? Kadir je. K. Qadir jadi Kadir. Kalau sampai belah utara, belah Pening, Kadiak terus. Okey. Qamarul. Qamarul. Mana ada Qamarul? Qamarul. Okey, jadi Quran ni ada jamak. Walaupun dijamak tapi isim mausul selepasnya gunakan dalam bentuk muannas mufrad. Kenapa? Orang Arab dah tentukan, maka kita ikut sahaja. Boleh ke tuan-tuan? InsyaAllah. Ada soalan tuan-tuan? Jadi sebenarnya kat sini ni dia mausul dengan sifat ni tuan-tuan. Ya, di antara al-qura dengan allati ni kaitan dia ni adalah mausuf ni. Qura mausuf, allati sifat. Kalau kita nak bincang tata bahasa dia macam mana? Nanti tuan pening ni kalau kita tak tahu formula nombor 4 ni. Okey, kita listkan apa yang sama. Di antara mausul dan sifat kena sama berapa tuan-tuan?
Pertama kena sama 4. Okey, kena sama 1 alif lam atau tanwin. Dalam tanwin. Sekejap ya. Sikit lagi Target segitu betul-betul mula tadi pukul 2 suku. Okey, baik. Kena sama apa yang pertama? Pertama sekali kena sama alif lam atau tanwin. Ngam sini sama alif lam. Okey, nombor 2 kena sama apa? Baris. Qura tak apalah, dia ni huruf sakit kan? Baris. Huruf ilah kan? Tak boleh nampak baris dia. Allati ni adalah isim mausul mabni. Okey? Yang ketiga jantina. Yang keempat bilangan. Yang kita confirm adalah allati, betul? Allati ni memang confirm dia adalah Ada alif lam baris bawah. allati ni seorang perempuan, betul? Betul. Kan? Tapi qura macam mana? Qura ni kat sebelah ni dia jamak taksir, Tuan Rahman. Kalau kita tak ada formula yang ni, kita dah confuse dah Ustaz. Ni qura ni, allati ni perempuan. Qura ni kenapa? Allati ni seorang. Qura ni jamak Ustaz. Macam mana nak matching? Maka kita gunalah formula nombor 4 ni. Itu jamak taksir untuk benda dianggap sebagai muannas mufrad. Okey? Walaupun tak ada ta marbutah, orang Arab kata dia muannas. Walaupun dia ni jamak, tapi orang Arab hukumkan dia sebagai mufrad. Jadi cukup tak? Jadi cukup 4 lah. Sama alif lam. Baris tak nampak sama sebab satu ada huruf illah, satu lagi mabni. Jantina dan bilangan ni walaupun hakikatnya zahir tak nampak sama, tapi kita guna formula nombor 4. Okey? Boleh faham? InsyaAllah. Boleh. Okey, baik. Saya setakat itu sajalah Sebelum kita tutup, ada soalan tak, Tuan Rahman? Ustaz, Ya saya. tentang nota-nota ni Ustaz ada buat recording kan? Ya, betul. Ada boleh hantar ke pada semua peserta? Memang ada, saya dah hantar dah. Dekat Tuan Rahman semua, saya dah ada hantar. Hantar di mana? Laman mana? Di dalam Telegram. Telegram. Telegram tu saya dah update kepada semua peserta kelas. Saya dah ada hantar personal. Cuba Tuan Rahman tengok balik mesej personal daripada saya. Cuba scroll ke atas. Saya tulis Telegram, channel Telegram kelas 50 formula. Channel Telegram kelas 50 formula. Saya hantar personal Tuan Rahman. Saya tak hantar dalam grup WhatsApp utama. Sebab saya tak pasti adakah semua yang ada dalam grup WhatsApp utama tu ikut kelas ataupun tak. Ada sebagainya yang tak ikut. Jadi channel ni adalah khas untuk yang ikut kelas saja. Jadi saya dah direct message Tuan Rahman sebenarnya. Cuba Tuan Rahman check balik dalam WhatsApp masing-masing yang ada tulis channel Telegram kelas 50 formula. Ataupun nanti saya hantar semulalah pada Dr. Abdul Halim, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, baik. Lain-lain, Tuan Rahman? Tak ada? Kalau tak ada, kita berhenti dahulu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa 'amaluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana far ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Syukran Ustaz. Afwan.
Afwan. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.